Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi, sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapati sejak hari pertama kita lahir ke alam dunia ini sampailah ke saat ini, sama ada kita sedar ataupun tidak, kita dapati terlalu banyak nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, yang mana Allah sendiri sebut begitu banyaknya nikmat yang aku bagi kepada kamu, sehingga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, seandainya kamu berusaha untuk membilang, menghitung nikmat yang telah kami bagi kepada kamu, nescaya kamu tak akan mampu membilangnya. Dan ulama bagi tahu nikmat yang tak mampu kita bilang ni baru nikmat dunia. Nikmat dekat dunia pun kita tak mampu nak bilang dah. Ulama kata kalau bilang pun kita tak mampu, maka kita lebih-lebih lagi tak mampu nak bayar balik segala nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita seandainya Allah minta bayaran balik. Tapi untunglah tuan-tuan, Allah tak minta bayar, tapi Allah Ta'ala minta 3 perkara. Di sebalik nikmat-nikmat yang dibagi kepada kita ni, Allah minta yang pertama, washkuru li wala takfurun, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada aku, jangan kufur, jangan ingkar, jangan degil terhadap perintah-perintah aku, jangan melawan aku, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala suruh kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat-nikmat yang kami bagi kepada kamu ni kamu kena cerita dekat orang. Kamu dalam sembang-sembang kamu ni, kamu ceritakan nikmat-nikmat dalam perbualan-perbualan kita yang kita sembang-sembang hari-hari. Jangan kita duk sebut apa yang kita sedang dapat, apa kelebihan kita, apa kehebatan kita, tapi sebut sama kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia yang bagi kelebihan kepada kita, dia yang bagi kehebatan kepada kita. Kehebatan yang ada pada diri kita ni adalah semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada yang lain. Yang ketiga, Allah SWT beritahu, wadhkuru ni'matallahi alaikum, kamu kena kenang, duduk seorang-seorang. Tadi depan orang ramai kita duduk cerita kenikmat Allah, bahkan di belakang-belakang orang kita duduk seorang-seorang sambil bawa kereta, sambil kita bermunajat kepada Allah, kita kenang segala nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Ada nikmat yang Allah bagi pada semua orang dapat, tapi nikmat yang lebih lagi kita kena syukur pada Allah, yang mana untuk nikmat ini kita kena solat syukur, untuk nikmat ini kita kena buat sujud syukur. Iaitu kadang-kala di kalangan kita ni ada yang mana Allah Ta'ala bagi nikmat itu hanya ada pada kita dalam dunia ni, tak ada pada orang lain. Contohnya wajah yang cantik. Allah bagi muka kita cantik ni, muka kita ni tuan-tuan masing-masing semua cantik. Desain muka kita ni tak ada pada orang lain. Allah Ta'ala ciptakan muka kita, wajah kita ni khusus untuk kita. Jadi kita terima kasih untuk ni lebih lagi tuan-tuan. Dalam ramai-ramai orang yang suara sedap, suara kita lain pada lain, Masya Allah. Dalam keadaan ramai alim ulama, Allah bagi kita kelebihan lain-lain. Ustaz ni pandai kod ni, ustaz ni pandai kod ni, ustaz ni pandai kod ni. Berbeza-beza nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Untuk nikmat ini kita kena sujud syukur lebih lagi tuan-tuan. Istimewa sebab Allah Ta'ala select kita. Allah pilih kita di kalangan jutaan manusia, di kalangan bilion manusia. Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, pilih kita, Masya Allah. Maka ulama bagi tahu, di antara nikmat yang istimewa yang Allah Ta'ala pilih, yang Allah bagi hanya kepada kita saja, orang-orang yang tertentu, nikmat yang paling besar sekali ulama beritahu adalah nikmat agama. Masya Allah, nikmat agama ni nikmat yang paling besar sekali, yang mana untuk nikmat agama ni kita kena banyak syukur pada Allah. Hari ini mungkin di kalangan kita belum ada lagi orang yang buat sembahyang sunat syukur kerana dipilih menjadi orang Islam, dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia ni dalam dunia ni, hari ni mungkin di kalangan kita duk faham bahawasanya nikmat yang besar ni adalah harta, nikmat yang besar ni adalah duit, nikmat yang besar ni macam ni apa yang kita nampak. Sehingga Allah Ta'ala tegur kita dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fajr,
tabiat manusia ni, perangai manusia ni. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Adapun sebahagian manusia yang kami ciptakan, apabila kami uji dia dengan harta kekayaan, kami bagi dia berbagai-bagai kemuliaan. Dulu kita kosong mai ke alam dunia, tak ada siapa kenal kita, tak ada siapa hormat dekat kita. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kemuliaan-kemuliaan sehingga manusia mengenali kita dan menyanjung kita, hormat dekat kita. Wa na'amahu, Allah bagi macam-macam nikmat. Waktu itu Masya Allah manusia sangka fayaqulu rabbi akraman. Bila Allah bagi banyak nikmat, kita kata Allah sayang dekat kita, Allah kasih dekat aku, hang tengok banyak Allah bagi macam ni, macam ni, macam ni. Baguslah tu, yang tu tak ada salah. Tapi wa amma idza mabtalahu rabbuhu, apabila Allah uji pula di sisi yang lain. Hak senang tu alhamdulillah sahabat Nabi, Masya Allah, diuji jarang dengan kesenangan. Sebaliknya sahabat, para sahabat, para Nabi ni diuji dengan kesusah payahan. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu, Allah susahkan rezeki dia, Allah susahkan ekonomi dia. Kan? Elok-elok senang, tiba-tiba jadi susah. Elok-elok kaya, tiba-tiba jadi miskin. Elok-elok naik pangkat, tiba-tiba turun pangkat. Kan? Masya Allah. Tapi Allah uji kita ni, orang Malaysia ni tak ada sampai macam mana Allah uji sahabat-sahabat Nabi zaman dulu. Masya Allah, Allah susahkan rezeki mereka. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kerana susah tadi, sebagian orang duk sangka, kata kenapa Allah pilih saya untuk diuji, kenapa Allah hina saya. Sebab hari ini kita sangka bila Allah kasih, Allah mesti bagi senang dekat kita, Allah mesti bagi harta dekat kita, Allah mesti bagi duit dekat kita. Itu tanda Allah sayang. Sedangkan ukuran kasih sayang di sisi Allah dan Rasul bukan bagi harta. Sebaliknya Nabi SAW beritahu, innallaha a'ta minad din, innallaha a'ta ad-dunya, Allah bagi dunia ni, kemewahan dunia ni, liman ahabba wa man lam yuhib, kepada orang yang Allah sayang pun Allah bagi harta, Allah Ta'ala bagi dunia. Tetapi kepada orang yang Allah tak kasih, macam orang bukan Islam, yang tak pernah sembah Allah, yang tak pernah sebut nama Allah, kadang-kala orang kafir itu Allah bagi lebih lagi daripada kita. Bahkan Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf, tuan-tuan, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan, kalaulah aku takut, kalaulah bukan kerana takut manusia ni jadi berpecah belah, bukan kerana aku bimbang manusia ni berpecah belah, la ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddah, kami boleh buat rumah orang bukan Islam yang tak sembah Allah tu, atap-atap rumah mereka tu daripada emas pun kami boleh buat. Kalaulah aku tak takut orang Islam ni cemburu. Masya Allah. Sebab bagi Allah Ta'ala dunia ni tak ada apa nilai. Sahabat-sahabat Nabi dia tak pernah cemburu antara satu sama lain. Kalau orang tu dapat harta lebih, dia tak pernah cemburu. Kecemburuan di kalangan sahabat Nabi ni bila orang tu dapat amal agama lebih daripada dia, itu cemburu mereka. Ini kita terbalik, tuan-tuan, kita tengok hari ni. Sebab itu kita kadang-kadang kita tengok kekayaan yang Allah bagi pada orang yang tidak beriman pada Allah, mata kita jadi sakit, hati kita jadi sakit. Tengok awaklah mereka ni senang sangat hidup mereka, padahal mereka ni tak pernah sembah Allah. Sedangkan Nabi SAW beritahu, sesungguhnya Allah bagi agama ni hanya kepada orang yang dia sayang. Allah bagi agama, Allah bagi kefahaman agama, Allah bagi kerja agama, Allah sibukkan kita dengan agama. Itulah tanda Allah sayang kepada kita. Sebab apa? Dunia ni, nikmat dunia ni, Nabi SAW beritahu, mad dunia fil akhirah, tiadalah nikmat dunia yang kamu tak mampu nak bilang itu jika dibandingkan dengan nikmat akhirat yang bakal menanti orang yang beriman, yang beramal soleh, yang taat pada Allah, yang tinggalkan larangan Allah, yang amalkan sunnah Rasulullah, yang berkorban untuk agama Allah ni. Allah simpan untuk kita ni nikmat dalam syurga. Dalam surah Sajadah Allah beritahu, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak ada siapa pun yang tahu sekarang ni, di saat ini kita duduk sembahyang subuh ni, kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita duduk
dalam nikmat agama ni, tak ada siapa pun yang tahu apa bentuk nikmat yang sedang Allah sembunyikan daripada pandangan mata kita di dalam syurga di saat ini. Yang seandainya Allah buka sikit je, Allah tak buka banyak. Kalau Allah buka banyak, macam Allah tunjuk dekat Rasulullah pada malam Isra wal Mi'raj, Allah dah tunjuk syurga ni pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syurga yang Allah sediakan, uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang bertakwa. Di kalangan manusia ni 3 orang pernah tengok syurga. Yang pertama, tuan-tuan, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bukan sekadar tengok syurga, pernah hidup seketika dalam syurga, tuan-tuan. Sebab itu ulama kata masa Nabi Adam jatuh ke dunia, berapa lama Nabi Adam tak lalu nak makan. Busuk dunia ni, kotor, busuk kan, tak cantik, tak indah, dan harga dunia ni sangat-sangat rendah jika dibandingkan dengan syurga. Sebab apa? Seketul batu dalam syurga lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Macam mana nak kata dunia ni elok? Tapi kerana kita tak reti, kita tak faham, tuan-tuan, Allah dan Rasul yang faham. Ulama kata kita ni macam budak kecil, mak bagi seketui emas ni, dak kita nak gula-gula juga. Kita nak gula-gula, kita nampak yang manis tu. Padahal dalam, kalau kita ambil seketui emas tu, kita boleh beli kilang gula-gula. Supaya kita lah ni lah, Allah Ta'ala suruh kita ni ambil agama, amal agama, korban untuk agama, taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah. Di sebalik itu, kamu dalam syurga nanti nak minum apa? Nak minum arak, aku bagi minum arak. Nak perempuan, aku bagi perempuan cantik, bukan macam tara perempuan dunia ni. Nak apa lagi? Seronok dalam syurga ni. Masya Allah. Nabi Adam dah pernah tengok syurga, mai ke dunia tak boleh buat apa dah. Dulu dalam syurga niat saja boleh dapat. Sekarang ni niat saja tak dapat. Mula-mula Nabi Adam turun daripada syurga ke dunia tu, bayangkanlah kita hari ni, anak kita, kalau dulu kita zaman kita susah, boleh juga tidur tak ada aircon, tuan-tuan. Zaman kita susah dulu, kita semua alhamdulillah jadi senang, mengalami susah dulu. Tapi anak-anak kita lah ni, bayangkan kan, tak ada aircon sekejap je dah tak boleh tidur dah, tuan-tuan, sepanjang malam. Nabi Adam ni bukan setara aircon, dalam syurga turun ke dunia. Macam mana anak-anak dia, anak-anak ahli syurga ni, sebelum ni niat saja boleh makan. Ini nak buah, nak makan buah kena tanam dulu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru tumbuh. Masya Allah, baru dapat makan. Itu pun belum tentu elok, tuan-tuan. Ada masa kena makan dengan ulat, nak dapat buah pun kena berkelahi dulu dengan semut kan, dengan kerengga, baru dapat makan buah. Inilah dunia, tuan-tuan, yang kita duk sayang sangat ni. Allah Ta'ala tak redha dunia ni untuk kita. Allah redha akhirat untuk orang beriman kan. Sebab itu bila mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk dalam bilik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tengok dalam bilik Nabi, rumah Nabi tak ada perabot apa. Sayyidina Umar menangis tengok di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kesan-kesan tika. Masya Allah, Sayyidina Umar menangis. Nabi SAW bangun daripada tidur. Ma yubkika ya Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Dia kata, aku menangis kenapa aku teringat Tuhan orang yang paling mulia dalam dunia, orang yang paling dekat dengan Allah, tapi rumah Tuhan tak ada perabot, rumah Tuhan tak ada apa-apa. Sedangkan Raja Rom, Raja Farsi, yang sikit pun tak pernah beriman dengan Allah, tak percaya kepada Allah, bahkan tak mengaku Allah sebagai Tuhan, tetapi mereka hidup dalam senang lenang. Nabi SAW senyum dekat Umar. Ama tarda ya Umar, nampaknya kamu masih belum reda ya Umar. Kamu masih belum reda bahawasanya ayyakuna lahumud dunya, Allah nak bagi dunia yang hina ini, yang tak ada apa-apa ni kepada orang bukan Islam. Walanal akhirah, Allah nak bagi syurga dekat kita. Masya Allah. Orang yang kedua yang tengok syurga, tuan-tuan, Nabi Idris alaihissalam. Dia sibuk ibadat di dunia ni, sibuk korban untuk agama. Masya Allah, Nabi Idris ni banyak hebat ibadat dia, sampai Allah terlalu redha dengan ibadat dia. Wahai malaikat, jemputlah dia Sat, ikramlah dia. Dia dah banyak orang kata beribadat pada aku. Hari ni kita ambil dia bagi bercuti sekejap.
Pergi cuti tengok syurga Allah Subhanahu wa taala. Pergi tengok syurga tuan-tuan. Nabi Idris tak mau turun balik dah ke dunia tuan-tuan, masya-Allah. Ikutlah kat dunia, ada kerja apa ke, lembu ke bau ke, ada kambing ke, ada apa tu, itu tak mau lagi dah. Ini syurga ni yang kita duk dapat ni. Orang ketiga yang pernah tengok syurga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Allah Taala tunjuk sikit saja syurga ni dekat kita pun dah tuan-tuan, habis dah kita tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Lau anna nisa'an min ahlil jannati", seandainya mana-mana bidadari daripada bidadari syurga itu, ittala'at ala wajhil ardi, menjengukkan wajah mereka sedikit seketika ke muka bumi ni. Tuan-tuan tengah duk sibuk ibadat ni, tiba-tiba bidadari kita semua jenguk wajah dia masing-masing dekat dunia ni. La adaat ma bainas samai wal ard, cahaya di wajah bidadari itu akan menerangi 7 petala langit dan bumi, masya-Allah, malap cahaya matahari. Ini keindahan yang Allah sedang siapkan untuk kita di dalam syurga. Tapi hati kita ni duk degil tuan-tuan, kan? Tak nak menerima takdir ketentuan Allah Ta'ala. Allah suruh kita berpuasa sekejap dekat dunia ni. Sebab itu kalau orang tanya apa hikmah Allah suruh kita puasa, lepas tu Allah suruh kita raya pula sehari, sebenarnya itulah falsafah kehidupan kita. Allah nak kata hampa sabar sabar sekejap je, tak lama, sampai mati je hampa sabar, taat perintah aku, ikut sunnah Nabi aku, amalkan agama, korban untuk agama, buat apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita, dan pastikan Allah redha dengan kita sebelum kita mati. Lepas kita mati, Allah jamu kita dalam syurga tuan-tuan selama-lamanya. Allah Ta'ala akan jamu kita selama-lamanya. Tapi hari ni hati kita degil, tak nak terima tawaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duk degil juga. Sedangkan Allah dan Rasul nak kebaikan pada kita. Kita ni macam budak kecil, tak faham apa-apa. Kita duk nampak gula-gula yang sikit ni. Kita tak nampak seandainya kita ambil agama ni, kita korban untuk agama ni tuan-tuan, masya-Allah, kita akan dapat apa saja. Allah dah sebut, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dalam syurga apa saja syahwat kamu nak. Kita ni manusia, apa syahwat kita? Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa, nak perempuan. Dekat dunia paling tinggi pun boleh nikah 4. Itu pun kalau tak berperang dengan isteri kita, kan? Kalau tidak perang dunia pertama, kedua, ketiga tuan-tuan, kan? Seminggu tak boleh balik rumah. Itu nak dapat tambah seorang pun susah. Dalam syurga Allah Ta'ala bagi kita 72 bidadari, cantik secantik-cantiknya, seindah-indahnya. Ini tawaran daripada Allah Ta'ala kalau kita taat kepada dia, ambil agama. Maka tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, ini tawaran-tawaran Allah Ta'ala kepada kita. Dekat dunia, wal banin, kita nak anak. Allah Ta'ala kalau dekat dunia ni nikmat ni anak, tapi dalam syurga Allah tak bagi kita anak. Sebab dalam syurga nanti sibuk nak jaga anak, ganggu. Banyak jadi apa orang kata, terganggu kerja kita, keseronokan kita. Anak kita dia ada syurga dia, kita ada syurga kita. Wal qanatiril muqantara, ada gedung-gedung harta. Wal khailil musawwamah, kenderaan yang cukup dengan dia punya persiapan dia. Hari ni kita duk rebut-rebut ni, kereta Lamborghini, kereta Porsche, kereta apa-apa. Kadang-kadang saya try juga naik kereta-kereta mahal-mahal ni tuan-tuan, tak sedap apa pun, suspension ni pun keras. Jadi saya kata tak apalah, kita tunggu syurga punya lah. Sebab apa? Kenderaan kita dalam syurga, Nabi Habak kata, seekor kuda yang diperbuat daripada permata delima yang berwarna merah, sayapnya daripada emas. Itulah kenderaan ahli syurga nanti, masya-Allah. Yang jangan kata harga kuda, casing tempat letak cemeti kuda itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu harganya lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. La mawdi'u qadami ahadikum fil jannah. Kita dekat dunia duk nak rebut, nak beli tanah tuan-tuan. Heboh juga dekat luar, kata orang Pulau Pinang susah nak dapat tanah. Tuan-tuan yang mulia, tanah syurga, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, yang mana keluasan syurga itu dalam Al-Quran Allah sebut, arduhas samawati wal ard, seluas 7 petala langit dan bumi ni. Harga nilai hartanah dalam syurga itu, la mawdi'u qadami ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha.
tempat keluasan tanah setempat pijak kaki kamu, sebesar tapak kaki kamu itu, esok dalam syurga, ahli syurga, dia ada tempat letak kaki dia, tuan-tuan. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Sebab itu tuan-tuan, Allah dan Rasul ni bagi tawaran kepada kita, ni tawaran yang mahal. Dan Allah Ta'ala suruh kita ni sebelum mati dia usah. Untuk itu tuan-tuan, syaratnya kena amalkan agama. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW beritahu, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ada beberapa tanda yang dapat kita lihat bila mana ada tanda tu pada diri kita sekarang ni, sebelum kita mati, sebelum kita menghadap Allah. Itulah tanda kita sedang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, Nabi SAW beritahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi SAW bersabda, apabila Allah Ta'ala nak bagi kebaikan yang besar kepada hamba dia di dunia ni, yang pertama sekali tuan-tuan, yufaqihu fiddin, Allah bagi dia faham agama, faham harga agama, faham nilai agama. Hari ni akhir zaman ni orang tak faham nilai agama. Orang faham nilai ringgit. Duit ringgit jatuh naik lah ni berapa harga berbanding dolar, berbanding euro, berbanding pound sterling. Oh, ini kali 3, kali 6, kali 5. Kita faham nilai dunia, tuan-tuan. Harga kertas je pun kita faham. Allah Ta'ala tegur kita, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Nilai dunia hampa tahu semua. Pasir berapa harga selori, batu berapa harga selori, ini simen berapa harga lah ni, harga kayu ni berapa, kayu merbau berapa, kayu cengai berapa, semua tahu. Tapi Allah kata nilai akhirat hampa tak tahu. Nilai amal, nilai amal kalau kita tak tahu nilai iman dan amal, tuan-tuan, kita terlepas iman, terlepas amalan pun kita tak rasa sedih, tak rasa rugi. Tadi sebelum subuh, Nabi kata nilai 2 rakaat sebelum subuh lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Ibarat kata siapa yang tak sembahyang sunat sebelum subuh tadi, dia hilang nilai kekayaan sebanyak dunia dan seisi-isinya. Tapi kita tak sedih apa pun. Kalau tertinggal takbiratul ula, berapa nilai dia? Kalau tertinggal solat berjemaah, berapa rugi dia? Kalau tinggal sembahyang terus, apa ruginya? Langsung tak ada rasa apa. Nabi SAW beritahu, man fatatuhu salah, siapa yang tertinggal satu sembahyang, satu sembahyang tertinggal, faka'annama wutira ahluhu wa malu, seakan-akan seluruh harta dia, seluruh keluarga dia telah mati. Kerugian di sisi Allah di akhirat esok. Lah ni tak nampak lagi, tak nampak lagi rugi ke untung ke. Sebab Allah Ta'ala buat mata kita ni di dunia ni tak nampak. Dari akhirat esok baru nampak rugi. Rugi dekat dunia sikit-sikit je, tetapi rugi di akhirat tak boleh buat apa lagi dah, tuan-tuan. Sebab itu orang yang mana Allah nak bagi kebaikan yang besar kepada dia, Allah bagi dia kefahaman agama. Hakikat sebenarnya, tuan-tuan, ulama beritahu, dunia ni tak pernah memuliakan sesiapa pun. Kita saja duk faham kata dunia ni boleh mulia, buat kita jadi mulia. Sebab itu kita duk pulun dunia ni, kan? Sebab itu kita duk pulun cari siang malam. Kerana dunia ini ramai orang tinggalkan solat, ataupun kerana dunia ini, Masya Allah, kita melewat-lewatkan solat. Sebab itu Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Budur Safirah fi Ahwal Al-Akhirah bagi tahu, dunia ni Masya Allah dia musuh kepada 3 golongan. Yang pertama, Masya Allah, dunia ni musuh kepada Allah. Sebab itu Allah benci sangat dengan dunia, tuan-tuan. Dan Allah benci juga manusia yang jadi ahli dunia, hamba dunia. Sebab apa? Dunia ni yang menjauhkan kita dengan Allah Ta'ala. Cinta dunia ni kalau masuk dalam hati manusia, dia akan berubah jadi sejahat-jahat manusia. Kita orang baik, tapi masuk cinta dunia dalam hati, semata-mata nak rebut kekayaan, sebaik-baik manusia boleh berubah jadi sejahat-jahat manusia. Sebab itu Allah Ta'ala benci dengan dunia ni. Dan Allah tak nak dunia ni, Allah tak redha dunia ni untuk orang beriman. Orang beriman hanya syurga saja. Yang kedua, tuan-tuan, Imam Suyuti kata dunia ni musuh kepada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang soleh macam kita ni. Kita memang nak pulun, nak duduk berasa ni, insya-Allah. Kiamat pun dah dekat, mati pun dah dekat, kubur pun dah dekat. Rasa-rasa ujung-ujung ni nak pulun sikit, kan? Nak beria sikit, maklumlah.
Orang main bola pun 90 minit dah berakhir pun ada 3 minit lagi, itu pun mereka pulun habis-habisan. Kod-kod boleh skor kan. Ini kita ni pun, hayat kita ni kalau boleh hidup kita ni berakhir dalam keadaan kita tengah duk pulun, Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Sebab apa? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malu. Apabila Allah nak bagi kebaikan yang besar kepada mana-mana hamba dia, selepas Allah bagi dia faham agama, Allah gunakan orang tadi untuk agama. Sekarang ni kita tengok diri kita ni, Allah tengah duk guna untuk apa ni? Untuk agama ke untuk dunia? Sedangkan yang memuliakan manusia itu adalah agama. Kalau kita tengok duit kita habis untuk agama, tenaga kita habis untuk agama, fikir risau kita, kebimbangan kita untuk agama, kita punya badan kita pun letih kerana agama, masa kita pun habis banyak untuk agama, anak bini kita pun duduk landasan agama, rumah tangga kita pun dah hidup suasana agama, kita pergi masjid pun kita hidupkan agama. Fikir kita nak hidupkan agama bukan di Pulau Pinang saja, di seluruh dunia. Saya jumpa satu orang Maulana baru ni daripada India, Maulana Abdul Kalim Siddiqi, tuan-tuan. Kan? Berbeza dengan Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik ni, tuan-tuan, dia dakwah challenge depan-depan. Kan? Yang dia ni daripada bawah, orang tak perasan. Tapi dah beratus ribu dah orang Hindu masuk Islam di tangan dia, masya-Allah, di India sana. Dia kata hari ni kita pelik, dia kata. Orang Islam ni pelik. Allah Rabbul Alamin, dia kata. Allah ni Tuhan seluruh alam. Nabi Muhammad pula rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam, universal. Quran pula hudan lil alamin, sebagai penyebar hidayah bagi seluruh alam. Tiba-tiba dakwah kita pula, kita nak buat agama ni untuk kampung kita saja, ataupun untuk keluarga kita saja, ataupun untuk diri kita saja. Nak kita seorang je masuk syurga, tuan-tuan. Ini terbalik. Sepatutnya kita ni umat akhir zaman ini pun, dakwah kita, agama kita ni untuk seluruh alam. Kita bukan duk fikir nak hidupkan agama di tempat kita saja, di seluruh dunia. Bila kita fikir seluruh dunia, cukup tak masa kita? Cukup tak harta kita untuk belanja seluruh dunia, tuan-tuan? Sebelum kita mati, harta kita kena sampai ke Masya Allah, ke Argentina, kena sampai ke Brazil. Harta kita kena sampai ke China, harta kita kena sampai ke mana-mana, badan kita pun kena sampai ke sana, fikir kita pun kena sampai di sana. Hari ini, tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian, orang Islam tak takut kalau kena tuntut dengan orang bukan Islam, tuan-tuan. Hari ini apa yang menyebabkan kita hari ini pandang orang bukan Islam, kenapa jadi renggang ataupun tegang antara kaum, tuan-tuan, di negara kita? Kenapa sampai hari ini dah 60 tahun, 70 tahun kita hidup dengan orang bukan Islam, tuan-tuan, sampai hari ini mereka tak tertarik kepada Islam. Sampai hari ini mereka tak datang pada agama Islam. Salah siapa? Tuan-tuan yang mulia, Maulana Abdul Kalim Siddiqi beritahu satu je sebab. Sebab kita duk pandang mereka ni macam najis. Kita pandang orang kafir ni macam najis, hina. Selagi kita pandang hina kepada kita punya bada'u kita, sasaran kita, selagi itu kita tak akan dapat dakwah mereka. Selagi itu kita tak akan dapat bawa mereka kepada Islam. Nabi SAW duduk di tengah kaum musyrikin, tuan-tuan. Nabi ni orang paling tinggi, paling agung, paling mulia. Ulama kata mula-mula Nabi duduk ibadat seorang-seorang dalam gua Hira, tuan-tuan. Nabi SAW dia tengok kaum dia tengah rosak, umat tengah syirik pada Allah Ta'ala. Nabi turun daripada gunung tadi, daripada ibadat seorang-seorang, Nabi menjalankan dakwah, tuan-tuan. Nabi fikir macam mana nak ubah ni umat ni. Sebab itu ulama beritahu, hari ni kalau kita pandang begitu, sampai kiamat orang kafir tak akan masuk Islam. Kalau kita pandang mereka lekeh, pandang mereka hina, mereka jijik, duduk sebelah kita pun tak boleh, makan dengan kita pun tak boleh. Kita pun tak terfikir nak suap di mulut mereka makanan, tak terfikir nak basuh tangan mereka, nak basuh muka mereka. Sedangkan kita dengan orang bukan Islam ni macam doktor dengan pesakit. Nama pesakit, mereka akan muntah, mereka akan menjerit, mereka akan meraung. Macam-macam perangai pesakit kalau duduk kat hospital tu, tuan-tuan, semalaman kita tidur. Macam-macam perangai yang tak elok lahir daripada pesakit kita ni, tuan-tuan. Masya Allah. Tetapi tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian,
Pesakit ni tak boleh dilayani dengan buruk, tak boleh dilayani dengan orang kata kasar, dengan benci, tetapi kita kena pandang mereka ni sebagai pesakit-pesakit yang perlukan rawatan. Doktorlah yang kena korban, tuan-tuan. Maka bila kita buat begitu, tuan-tuan, Allah telah datangkan, tiba-tiba Allah gerakkan mereka ni lembut dengan kita, nak terima agama, serah diri pada kita. Bila dia tengok keindahan agama kita ni, tuan-tuan, keindahan Islam. Sebab itulah hari ni, tuan-tuan, bila Allah nak bagi kebaikan yang besar kepada satu orang hamba, maka ista'malahu, Allah telah akan gunakan dia. Allah gunakan diri dia ni sebagai asbab hidayat. Kita ni jadi sebab orang masuk Islam, kita jadi sebab untuk orang dekat dengan Allah, kita jadi sebab orang yang tak suka pada agama jadi suka pada agama. Ini maknanya Allah bagi kebaikan yang besar kepada kita. Sahabat Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, kaifa yasta'milu, bagaimana cara Allah Ta'ala nak gunakan kita? Bila Allah Ta'ala nak gunakan kita, maka diberitahu oleh Nabi SAW, ayyuwaffiqahu li'amalin salihin, Allah Ta'ala akan bagi taufik kepada dia untuk buat amal soleh, kerja-kerja kebaikan. Sebelum mati ni, tuan-tuan, buat kerja-kerja kebaikan, buat baik. Tengah duk sibuk buat baik tadi, thumma yaqbidahu alaih, Allah cabut nyawa dia, tuan-tuan. Hari ni kita ni orang biasa, tuan-tuan, umat Nabi ni, tempat mana, sebagaimana hari ni banyak orang ada kehidupan impian, kan? Kalau kita tengok mana-mana pun, orang putih ni, dia kata kehidupan yang diidam-idamkan. Semua orang ada mengidamkan kehidupan, nak hidup lagu mana. Semua orang kecil lagi kita dah tanam cita-cita, dah besar esok nak jadi apa. Tapi kita tak pernah ajak anak-anak kita macam mana kita nak hidup. Kita tak pernah terfikir nak mati dengan kematian yang menyenangkan, kematian yang diidam-idamkan macam mana. Orang-orang istimewa ni, tuan-tuan, dia tak fikir nak hidup macam mana, dia fikir nak mati istimewa, tuan-tuan. Dia bukan nak fikir hidup istimewa, dia fikir mati istimewa. Hari ini kita semua takut mati, tuan-tuan. Saya pun takut mati. Tetapi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah sekalian, orang yang mati istimewa, mati dengan husnul khatimah ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi dia beberapa tanda, tuan-tuan, beberapa kebaikan orang yang mati dengan husnul khatimah. Yang pertama sekali, orang nak mati dengan husnul khatimah, memasuki umur 40 tahun ni, tuan-tuan, Allah dah mula gerakkan langkah dia, tuan-tuan, ke arah kebaikan. Dan dia dah mula meninggalkan benda-benda sia-sia, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Langkah dia dah menuju ke arah agama, mendekati rumah Allah, mendekati majlis-majlis ilmu, dekat alim ulama, khidmat pada alim ulama, khidmat untuk agama. Anak-anak dihantar belajar agama, isteri dia pun dah mula, suasana agama di rumah dah mula wujud. Kemudian, tuan-tuan, disibukkan, kemudian dia akan mati. Mati yang terbaik, tuan-tuan, mati di Madinatul Munawwarah. Mati, tuan-tuan, di Madinah Munawwarah. Baru ni bulan Ramadan, baru ni, tuan-tuan, satu orang sahabat kita, orang Malaysia, tak terkenal pun, bukan selebriti pun, bukan artis pun, bukan ulama pun, orang biasa saja, saudara Badrul Munir, sahabat-sahabat kita jugalah. Kerja dia, tuan-tuan, sebelum mati khidmat ulama saja, khidmat madrasah tahfiz. Guru-guru tahfiz nak buat visa yang luar negara, dia tolong buat. Pukul 3 pagi pun dia bangun, khidmat alim ulama, khidmat agama. Kemudian, tuan-tuan, tahun sebiasanya setahun dia akan pergi 5 kali pergi umrah. Tahun ni tak pergi lagi, dia duduk sibuk bulan puasa nak pergi umrah. Kawan-kawan duk kata, Badrul, ini duk tengah bulan puasa ni, kalau kita minta visa ni tak dapat dah, visa ni dah penuh dah. Dak nak pergi juga. Dia kata, tunggulah akhir tahun. Tak boleh lah, ni aku nak pergi juga. Akhirnya semua pakat pergi, tuan-tuan, beli tiket. 10 hari terakhir bulan Ramadan, sampai, tuan-tuan, di sana petang, sampai di Madinah petang. Malam macam biasa juga amal dia. Pagi itu bangun solat tahajud, lepas tahajud minum air, sembahyang subuh, tuan-tuan. Habis sembahyang subuh, pergi ziarah makam Nabi SAW. Tengah duduk berselawat pada Nabi, berselawat, syok berselawat, tuan-tuan. Kawan-kawan yang kenal dengan dia, dalam Facebook dia punya posting terakhir dia tentang cinta kepada Rasulullah SAW.
rindu pada Nabi SAW. Tengah-tengah duduk berselawat tuan-tuan, tiba-tiba di depan makam Nabi SAW itulah Allah Ta'ala cabut nyawa dia tuan-tuan. Istimewanya sebab apa? Di Madinah Allah cabut nyawa dia, di Madinah, di Raudah pula tuan-tuan, di depan makam Nabi SAW 10 hari akhir bulan Ramadan, dan dikebumikan pada malam Lailatul Qadar. Inilah mati yang istimewa, mati yang kena cemburu. Kita duk cemburu orang hidup ni begini-begini, kita tak cemburu dengan orang yang mati istimewa. Sahabat-sahabat Nabi SAW beritahu, falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana lillahi masra'i. Aku tak peduli apabila aku mati dibunuh di jalan Allah, dalam keadaan aku orang Islam, nak mati di mana pun tak apa. Itu sahabat Nabi. Mati di mana pun, ceruk mana pun tak apa. Yang penting mati ketika mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati tengah berdakwah, mati tengah sebarkan kalimah la ilaha illallah. Itu mati yang terbaik. Tapi kalau lebih lagi daripada itu tuan-tuan, Allah Taala pilih kita mati syahid di Madinatul Munawwarah. Allahu Akbar. Saya kata, saya duduk pergi Mekah tuan-tuan selalu. Kita duduk hari-hari sembahyang jenazah. Tiap-tiap kali sembahyang tu tuan-tuan, lepas sembahyang mesti ada sembahyang jenazah. Tapi nak jumpa orang mati depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai hari ini rasa baru seorang saya dengar seumur hidup ni. Mati betul-betul depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dia macam tengah tidur je tuan-tuan. Tapi bila dihantar ke hospital, darah tersembur keluar daripada hidung, daripada telinga dia. Kita duk kaji apa punca dia, sakit, tak ada apa, tak ada, umur 45 tahun. Budak muda. Kita pun duk pelik juga kenapa duk tala orang perempuan ni tak mau kahwin. Cari dalam Malaysia semua calon, tak, semua dia tak berkenan. Selalunya orang perempuan tolak. Ini dia yang tak mau. Rupa-rupanya Masya Allah, Allah Ta'ala nak kahwinkan dia dengan bidadari tuan-tuan. Allahu Akbar. Inilah yang kita duk fikir sekarang ni tuan-tuan. Kita tak nak, kita tengah duk sibuk dengan dunia ni, Allah ambil nyawa kita tepi jalan. Allah ambil nyawa kita tengah duk sibuk cerita dunia. Lagi kita takut kalau Allah ambil nyawa kita tengah buat maksiat. Sebab Nabi SAW beritahu, manusia ni bu'ithal insanu ala ma mata alaih. Kita dibangkitkan di hari akhirat esok, di pada mahsyar, dalam keadaan amalan mana kita tengah duk buat masa kita mati tu. Kalau mati tengah sujud, bangkit daripada mahsyar tengah sujud. Orang mati tengah buat haji dan umrah, Nabi kata dibangun daripada mahsyar seakan-akan orang yang baru balik mengerjakan haji dan umrah. Allahu Akbar. Ini yang kita duk risau ni tuan-tuan. Itu yang kita duk pulun sangat. Awal-awal hidup kita dah banyak untuk dunia, hujung-hujung ni bagilah fokus pada akhirat. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Ta'ala ambil nyawa kita, malaikat maut datang ziarah kita tu, nak ambil nyawa kita. Mudah-mudahan kita tengah duduk dalam keadaan yang terbaik, tengah duduk ready menyambut kematian. Risau tentang hari mati tuan-tuan. Satu orang sahabat, Umar bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, Gubernur Mesir, hari dia nak meninggal dunia tuan-tuan, dia duduk menangis, teresak-esak, duduk pandang dinding lama, merenung ke arah dinding. Anak dia kata, "Abah, bukankah Abah telah dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa masih lagi risau nak mati? Kenapa masih bimbang? Kenapa masih takut nak mati? Batuk orang dah dijamin syurga oleh Rasulullah." Dia kata, "Wahai anakku, Abah menangis pada hari ini kerana risau. Sebab dia kata Abah pernah menjalani 3 zaman dalam kehidupan Abah. Kehidupan yang pertama, dia kata, masa Abah berada di zaman jahiliyah, masa tu Allah Ta'ala campakkan rasa benci kepada Islam, benci pada Rasulullah, benci pada Madinah dengan sebenci-bencinya. Waktu itu Abah sentiasa berazam macam mana tangan Abah ni akan penggal kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Allah Ta'ala tak sayang pada Abah, Allah Ta'ala hantar malaikat maut cabut nyawa Abah masa tu, dan saya pasti Abah kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Kemudian datang satu zaman yang kedua. Dalam hidup Abah, Allah masukkan hidayah dalam hati Abah. Abah mula kenal Islam. Abah mula mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abah mula datang ke Madinah Munawwarah, tengok akhlak orang Islam. Abah telah mula jatuh cinta dengan Islam.
Abah sentiasa rindu dengan Nabi SAW. Tiap-tiap hari kalau boleh nak tengok muka Nabi. Tapi kerana Abah dah banyak salah dengan Rasulullah, sebab itu tiap-tiap kali Abah nak tengok Nabi, Abah tak mampu nak tatang wajah Nabi sepenuh mata Abah. Abah cuma mampu tengok sikit saja kerana terlalu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abah yakin seandainya Allah Ta'ala cabut nyawa Abah masa itu, Abah pasti Abah di kalangan ahli syurga. Tetapi selepas Rasulullah SAW wafat, Allah bagi Abah satu jawatan. Abah jadi gubernur Mesir. Faham-fahamlah bila jadi pemimpin, ada masa kita buat keputusan yang betul, maka mudah-mudahan Abah jadi ahli syurga. Kalau Abah buat keputusan tak betul, ini yang menyebabkan Abah tak yakin. Abah nak menghadapi kematian, Abah jadi takut, bimbang ada salah silap sepanjang mentadbir negara ini. Ada salah silap yang menyebabkan Allah Ta'ala akan campakkan Abah ke dalam neraka. Sebab itu tuan-tuan, sahabat Nabi ini betul-betul mereka risau tentang kematian. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada hari dia kena tikam dengan Majusi tuan-tuan. Masa itu perkara pertama sekali dia paling risau, dia hantar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kamu pergi ronda, kamu tengok seluruh keadaan penduduk Madinah pada hari Umar nak mati ni, bagaimana perasaan mereka. Satu orang mukmin bila nak mati tuan-tuan, kematian orang mukmin akan menyedihkan bukan orang manusia saja. Seluruh dunia akan menangisi pemergian orang beriman tuan-tuan. Seluruh dunia akan menangis. Pada hari matinya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia menangis tuan-tuan. Pada hari matinya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, Nabi kata ihtazza arsyur rahman, bergoncang arasy Allah Ta'ala. Pada hari matinya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, sedih, arasy pun sedih tuan-tuan. Pada hari matinya seorang sahabat. Kita tak tahu hari kita mati siapa nak sedih, siapa nak menangis. Dunia menangis ke tidak? Orang yang jahat tuan-tuan, dunia bergembira dengan pemergian dia tuan-tuan. Tapi orang baik, dunia akan menangis, ya Allah kurang dah orang alim, kurang dah orang soleh, kurang dah wali Allah, kurang dah orang korban untuk agama dalam dunia. Tuan-tuan yang mulia, Sayyidina Umar tanya pada Ibnu Abbas, kamu pergi tengok cek orang Madinah suasana, depa happy ke aku nak mati, ke depa bersedih? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu balik, dia kata aku tengok semua orang Madinah tengah menangis dengan orang kata keadaan yang berlaku pada Amirul Mukminin. Yang kedua, aku nak kamu cek siapa yang bunuh aku tu, yang tikam aku, orang beriman ke orang kafir? Kalau orang kafir, alhamdulillah. Kalau orang beriman, berarti aku dalam bahaya, sebab aku ni dibenci oleh orang-orang beriman. Ini keadaan Amirul Mukminin. Masa dia nak mati tuan-tuan, dia beritahu dekat anak dia, wahai anakku. Masa tu anak dia letak, Abdullah bin Umar letak kepala Sayyidina Umar atas paha dia, sayang dengan ayah. Ayah nak pergi ni. Kata Umar radhiyallahu anhu, wahai anakku, letakkan kepala abahmu di atas tanah, di atas pasir. Supaya apa? Bila Allah Ta'ala nak marah, nak murka kepada aku, bila Allah benci kepada aku, bila Allah nak azab aku, tetapi bila Allah tengok pipi aku terkena dengan debu, Allah jadi kesian dekat aku, Allah kesian dekat aku, Allah ampunkan dosa aku. Ini keadaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hari ini tuan-tuan, inilah hakikat kehidupan kita. Hidup kita di dunia sementara saja. Kita akan pergi meninggalkan dunia bila-bila masa. Tetapi tuan-tuan, Allah kita nak pergi meninggalkan dunia dengan husnul khatimah, kesudahan yang baik. Nak dapat kesudahan yang baik, kena usaha, kena doa, kena usaha, kena buat, kena korban. Sampai masuk dalam kubur tuan-tuan, Masya Allah, malaikat datang tanya 3 soalan. Selesai tanya 3 soalan, malaikat kata, sebelum kami mai lagi, kami dah tahu yang hang ni akan pasti berjaya jawab soalan ini, sebab hidup kamu seluruhnya untuk Allah dan Rasul, hidup kamu seluruhnya untuk agama. Kami dah tahu hang mesti boleh jawabnya. Malaikat kata, tahniah untuk kamu. Tiba-tiba satu suara daripada langit mengatakan, an sadaqa abdi, hamba aku ni berkata benar, ucapan dengan amalannya sama saja. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, untuk itu sebagai hadiah untuk dia, fafsahu lahu, luaskan kubur ini seluas saujana mata memandang. Fafrishu lahu, hamparkan permaidani syurga untuk dia. Masya Allah, bukakan pintu syurga untuk dia. Kubur dengan pintu dengan syurga di sebelah ni ya. Sebelah ya tuan-tuan, kubur dengan syurga.
Maka buka pintu tadi, daripada pintu tadi keluar haruman kasturi yang begitu harum. Tuan-tuan, duduk dalam syurga. Allahu Akbar, wanginya syurga Allah Ta'ala. Nabi kata 100 tahun sebelum sampai ke syurga kita dah cium bau syurga. Bayangkan kalau syurga duduk sebelah dengan kita, tuan-tuan. Waktu itulah, tuan-tuan, malaikat-malaikat datang, bawa sofa untuk kita duduk, bawa makanan untuk kita makan sepanjang kita duduk dalam kubur. Tuan-tuan, menemani kita, menghilangkan ketakutan di hati kita. Menanti insya-Allah, malaikat kata 6 solehan, tidur senyenyak-nyenyaknya, sebab saat lagi dalam syurga tak boleh tidur lagi dah. Dalam syurga tak boleh nak tidur. Enjoy je, enjoy. Kami ni pergi berjalan-jalan Pulau Pinang ni 2 hari, teringat pula nak balik ke rumah. Tuan-tuan yang mula dalam syurga tak ada niat lagi nak balik, tuan-tuan, kita akan selama-lamanya dalam kenikmatan, dan kenikmatan akan bertambah, tuan-tuan. Untuk itulah, tuan-tuan, inilah benda yang kita nak sedarkan diri kita semua masing-masing. Saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, sama-sama kita buat persiapan. Persiapan ni banyak mana kita buat pun sebenarnya tak cukup. Iblis duduk tipu kita cukup dah tu, padan dah tu, hampa banyak dah tu, kan. Umrah 5 kali dah tahun ni, masya-Allah, kan. Cukup dah tu. Quran tu dah khatam banyak kali dah. Sebenarnya tak cukup, tuan-tuan. Hari ni iblis duduk tipu kita kata cukup. Sebenarnya tak cukup, tuan-tuan. Bila kita balik ke akhirat esok, perjalanannya sangat panjang, bekalannya sangat sikit. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Perjalanan daripada pintu kubur sampai pintu syurga, ulama kata 91,500 tahun masanya. Cukup tak kita punya bakalan semayang kita ni, Quran kita ni, yang kalau dah buat pun khusyuknya banyak mana, ikhlasnya banyak mana? Ada Allah terima ke tidak, tuan-tuan? Nurnya banyak mana, cahayanya banyak mana, tuan-tuan? Esok perjalanan ke akhirat, yang paling penting adalah nur, lampu dia, tuan-tuan. Tak ada lampu, macam mana nak berjalan tengah gelap? Sebab itulah hari ini sebelum kita matilah, Allah Ta'ala bagi kita buat persiapan. Nabi berpesan, Al-Qais, orang bijak, mandana nafsah, tiap-tiap hari muhasabah diri. Masya Allah, aku ni nak mati bila-bila, tapi banyak benda lagi yang kurang dalam hidup aku. Aku kena persiapkan, aku kena perbetulkan mana yang salah, Masya Allah. Dan setiap hari buat persiapan untuk menghadapi kematian. Wal ajiz, orang bodoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atba'a nafsahu hawa. Hidup di dunia ni ikut nafsu je, tuan-tuan. Wa tamanna 'ala Allahil amani, tapi dia menaruh harapan, insya-Allah balik esok aku confirm jadi ahli syurga. Itu dia punya perasaan. Itu sebenarnya orang yang menipu diri sendiri. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah telah berkati hidup kita semua. InsyaAllah Allah terima amal ibadat kita. Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Allah tempatkan kita di tempat yang tertinggi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masih hidup, kita masih ada peluang. Tapi kita yakin di saat kita sedang duduk dalam majlis ini, jutaan manusia sedang meraung, sedang menangis, sedang menjerit, nak minta nak balik ke alam dunia, nak buat baik, nak buat segala amal yang telah mereka tinggalkan. Tapi hari ini kita yang masih lagi diberi peluang, kita membazir masa kita, menghabiskan masa demi masa, menghabiskan duit kita tanpa kita buat persiapan untuk kembali ke alam akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kekuatan sebelum kita mati. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kita mati dengan husnul khatimah. Tanda yang kita dapat nampak lihat, dan tanda yang orang boleh lihat, tuan-tuan, banyak tanda dia. Salah satu daripada tanda yang orang luar boleh lihat, kita mati dengan husnul khatimah. Lepas kita mati, Allah Ta'ala campakkan kerinduan di hati orang beriman, sehingga orang beriman rindu dengan kita, seakan-akan mereka mengatakan kita masih belum mati, kita ni masih hidup, tuan-tuan. Allah Ta'ala akan hidupkan kita. Abu Hamka beritahu, tuan-tuan, umur manusia ni ada dua. Umur yang pertama dengan umur yang kedua. Umur yang pertama 60 tahun tak boleh ubah dah, tuan-tuan. Tetapi umur yang kedua, iaitu untuk orang beriman, selepas dia mati, Allah wujudkan kerinduan dalam hati orang beriman terhadap dia. Orang beriman rindu dengan dia, sehingga akhirnya seakan-akan walaupun dia telah mati, tetapi hakikatnya dia hidup dalam hati orang beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi telah wafat, tapi di hati orang beriman seakan-akan Nabi tak pernah wafat. Sebab itu hari ini, tuan-tuan, lepas Nabi mati, juta-juta manusia datang ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucap terima kasih dekat Nabi. Tuan telah banyak korban untuk kami, Tuan telah banyak menangis untuk kami, Tuan berlapar kerana kami. Hari ini selepas 1400 tahun kami datang nak terima kasih dekat Tuan di atas segala sumbangan yang Tuan lakukan untuk kami. Umat berterima kasih pada Rasulullah sebab Nabi berbakti pada umat. Kita pun nak tiru juga Nabi.
sebelum kita mati kita nak korban untuk umat, sehingga lepas kita mati nanti tuan-tuan, umat akan ucap terima kasih dekat kita, datang dekat kita, tanda orang mati dengan husnul khatimah. Jenazah dia dihadiri oleh jutaan manusia, ribuan manusia datang untuk menyembayangkan jenazah dia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima kita semua insyaAllah. Amin amin rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la ta'al fina wa la minna syaqiyya wa la mahruma biwandika fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil ali wal mal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ta'ala ala khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.